Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. So hari ni kita akan cakap tentang permulaan aquascape. Apa yang barang yang diperlukan untuk aquascape. Untuk nak start aquascape pada permulaan, kita nak perlukan apa? So jom. Okay, so hari ni kita akan cakap tentang permulaan untuk aquascape lah. Untuk orang yang baru nak mula start bidang aquascape. So apa yang diperlukan, jenis aquarium apa yang diperlukan, substrate apa. Sebab aku dapat mesej yang banyak sekali tanya untuk permulaan nak kena beli apa sebenarnya. So dalam video ni aku akan cuba ringkaskan benda apa yang patut dibeli untuk permulaan dan benda apa yang tak perlu dibeli untuk permulaan ni. So jom kita start. Okey, yang pertama sekali kita akan cakap tentang barang yang diperlukan. Nombor 2, pemilihan aquarium. Nombor 3, pemilihan substrate. Nombor 4, pemilihan filter. Seterusnya iaitu pemilihan lampu dan juga bajet aquarium. So kita start yang pertama sekali iaitu barang yang diperlukan untuk aquascape. Okey, so kalau tengok daripada gambar ni, so aku bahagikan kepada 3 kolom ataupun 3 bahagian, iaitu yang pertama sekali yang diperlukan wajib ada. Yang kedua optional, tak semestinya perlu ada. Dan yang ketiga iaitu tak diperlukan sekali. Okey, yang pertama sekali kita tengok kalau untuk aquascape ni wajiblah kita kena ada aquarium. Lepas tu kita kena ada filter dan juga kita kena ada lampu. Ini 3 benda yang basic kena ada untuk sesuatu aquarium lah ataupun aquascape. Ada orang tanya kalau tak pakai filter boleh tak? Sebenarnya dia boleh kalau tak pakai filter. Kalau korang nak buat macam Daniel Wostad yang tak pakai filter boleh. Tapi untuk permulaan yang jenis beginners, aku tak sarankan untuk tak pakai filter. Lebih baik korang pakai filter lah. Sebab apa, nanti akan ada masalah kalau korang tak pakai filter. Mungkin terkena algae dan pelbagai lagi lah, bakteria bloom ke. So untuk mengelakkan benda tu, better korang pakai lampu, korang pakai filter. Untuk lampu pula, untuk permulaan ni aku tak sarankan beli lampu yang mahal-mahal. Beli lampu yang biasa dahulu. Mungkin candela ke ataupun rosin dah cukup. Tak perlu pergi yang lampu yang mahal-mahal yang terlampau kuat. Sebab apa? Untuk permulaan, kalau korang yang tak ada CO2, jangan pakai highlight. Pakai low light saja dah cukup. Okey, untuk yang seterusnya iaitu seperti fishnet, hand pump, anti-chlorine dan juga timer analog ni, bagi aku sebenarnya dia wajib adalah. Mungkin dia boleh dikategorikan sebagai optional, tetapi bagi aku dia lebih baik kalau duduk di bahagian require lah. Sebab apa? Fishnet ni satu kegunaan dia untuk kita nak sauk ikan. Nombor 2 untuk kita nak sauk semua floating daun yang nanti yang akan masa kita trimming nanti. So dia sangat berguna. So untuk permulaan kena ada. Lepas tu hand pump untuk keluarkan air. Anti-chlorine ni kalau korang pakai tap water ataupun air paip, memang kena ada anti-chlorine. Okay? So kalau korang tak pakai air paip, korang pakai air RO, so tak perlukan anti-chlorine lagi lah. Ataupun kalau korang yang pakai air yang peram, so tak perlu anti-chlorine lagi. Okay, timer analog ataupun digital. Okay, timer ni sangat berguna. So aku recommend untuk semua pakai timer. So senang, korang tak perlu nak buka tutup lampu setiap hari. Biar timer tu yang buat kerja. Okey. So yang optional pula iaitu CO2, lepas tu sand dan juga soil, hardscape, lepas tu gunting, scissor, lepas tu tweezer, filter guard, bacteria starter, surface skimmer, fertilizer dan juga liquid carbon ni semuanya dalam bahagian optional. Kenapa? Untuk permulaan korang tak perlukan ini semua kecuali dalam situasi yang tertentu lah. Okey, contoh dia kalau macam bacteria starter. Kenapa untuk geng-geng yang selalunya yang dah profesional ataupun yang dah lama, kenapa mereka pakai bacteria starter? Sebab apa? Mereka nak cepat cycle. Untuk yang baru nak start, so bacteria starter ni tak semestinya diperlukan. Korang boleh pakai, korang boleh beli, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada pun tak ada masalah. Dia bukannya benda yang wajib ada. Okay, so macam surface skimmer pun tak wajib ada. Lepas tu hardscape sebenarnya optional.
Dia bergantung kepada jenis korang nak buat aquascape tu macam mana lah. So sand dan juga soil pun adalah optional. Kalau korang nak pakai sand boleh, korang nak pakai soil pun boleh, atau korang nak biar kosong terus nampak gelas pun tak ada masalah. Okey. Yang terakhir iaitu bahagian sebelah kiri sekali, iaitu sebelah kanan sekali, iaitu oxygen pump dan juga aquarium salt. Okey, untuk kedua-dua ni kalau dalam aquascape kita jarang pakai. Okey. Satu, oxygen pump ni dia akan memboroskan kita punya kadar CO2 di dalam kita punya aquarium ataupun dalam aquascape kita. So kita jarang pakai oxygen pump di dalam kita punya aquascape. Kecuali kalau korang yang main breeder ataupun main shrimp, itu oxygen pump diperlukan. Okey, untuk aquarium salt pula ataupun garam aquarium ni, dia sebenarnya dia cumalah optional. So tak diperlukan. Selalunya kalau dekat Azra kita hanya guna yang ini bila ada masalah ikan sakit saja. Baru kita akan guna garam ni ya. Okey, so kita ke next slide iaitu jenis-jenis aquarium. Okey, kalau korang yang dah ada aquarium, korang boleh skip yang ini, boleh pergi ke yang seterusnya. Tapi kalau yang tak ada tu, korang boleh stop, tunggu dan dengar yang ini ya. Iaitu yang pertama sekali jenis aquarium ni. Okey, jenis aquarium dia terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama sekali iaitu aquarium yang glass dia normal, iaitu kalau korang tengok di bahagian tepi dia, dia selalunya akan berwarna hijau dia dan dia adalah sejenis gelas. So visibility dia lebih kurang dalam 60 ke 70% macam tu lah. Okey, so dia murah dan aquarium dia selalunya murah lah, lebih kurang dalam RM30 ataupun untuk satu kaki. Kalau untuk crystal clear pula, harga dia selalunya 3 kali ganda lagi mahal daripada aquarium normal lah. Dan korang boleh tengok di bahagian tepi dia, dia akan berwarna seperti putih ya. Dia tak berwarna hijau seperti mana aquarium normal, iaitu yang mempunyai iron yang tinggi. Untuk crystal clear dia kurangkan iron dia supaya apa? Kadar visibility dan juga radiation dia lebih baik lah untuk kita punya aquascape. Sebab tu harga dia lebih mahal berbanding dengan aquarium yang biasa. Dan yang terakhir sekali iaitu aquarium akrilik. Okey, aquarium akrilik ni selalunya untuk geng-geng beta boleh pakai, tapi kelemahan dia iaitu dia mudah bercalar lah. Yang itulah masalah dia sikit. So kita dalam aquascape kita jarang pakai akrilik punya aquarium kecuali kalau main beta, itu lain cerita. Okey, next kita pergi ke pemilihan substrate. Okey, untuk pemilihan substrate ni dia sebenarnya adalah satu benda yang general. Kita kena tanya dulu diri kita, kita nak buat apa sebenarnya. Kalau kita nak buat sejenis seperti mana iwagumi, so korang memerlukan soil. Okey, korang tak boleh pakai gravel ataupun sand. Sebab apa? Kapek memerlukan rich nutrient ataupun nutrisi yang banyak untuk dia nak menggandakan dia punya pokok berbanding dengan kalau kita main stem plant biasa. Okey, so aku di sini aku ada buat table, iaitu kalau iwagumi bagi aku soil dan juga base substrate ni bagi aku adalah kombinasi yang terbaik lah. Kalau korang main jenis natural style ataupun natural classic, so korang tak kisah korang nak pakai soil ke, korang nak pakai sand ke, korang nak pakai gravel pun tak ada masalah. Dia boleh hidup sebab stem plant boleh hidup di mana-mana kondisi pun, kebanyakan stem plant lah. Okay, so kalau korang main jenis hardscape yang banyak kan, macam aquarium yang ni. Okay, so aquarium ni memang kita tak perlukan soil pun. Kita just fokus dekat moss. So moss ni dia tak perlukan soil. Buset semua tak perlukan soil. Anubias tak perlukan soil. So buat apa kita perlukan soil? So kita just masukkan sand ataupun gravel sahaja, dah cukup. Okay, kalau contoh macam aquarium yang ini pula, Dutch style memang perlukan soil. Okay, so lagi terbaik lagi kalau korang kena ada base substrate dah dan juga fertilizer tambahan untuk Dutch style. Okay, kalau contoh macam jungle style pun sama juga. Dia bergantung kepada jenis aquascape kita. So kita nak main tu kena ada stem plant ke, tak ada ke, ataupun kita kena ada carpet plant ke, atau tak payah.
So itu bergantung kepada kita jenis kita punya pokok lah sebenarnya. Okey, di sini aku ada buat satu jenis pengiraan macam mana nak kira berapa banyak soil yang diperlukan untuk kita punya akuarium. Sebab ramai yang tanya aku, kalau akuarium satu kaki kena pakai berapa kilo lah. So aku ada sertakan ini dia punya calculation lah untuk nak buat, untuk mengira kita punya soil. Iaitu yang pertama sekali, dia punya formula iaitu panjang kali lebar kali tinggi bahagi 1000. Okey, so cara dia senang saja. Korang ambil panjang akuarium korang, contoh dia panjang dia iaitu 60 cm kali dengan 30 cm kedalaman dia ataupun ke belakang. Selepas tu kali dengan berapa banyak soil yang korang nak letak di dalam akuarium. By default minimum mesti kena ada 3 cm. Kalau kurang daripada 3 cm pun boleh sebenarnya, tapi selalunya kita akan nampak stem plant kita akan terbang naik atas lah, selalu rajin terbang naik atas. So paling minimum 3 cm. So 60 kali 30 kali 3 akan dapat 5400 liter. Itu bermaksud dalam liter. So kita bahagi pula 5400 liter tu bahagi kepada 1000, korang akan dapat 5.4 liter. Okey, 5.4 liter ni adalah korang punya soil yang diperlukan di dalam akuarium. Tetapi kalau dalam liter, selalunya kita susah nak bacakan dalam liter. So apa yang senang cara iaitu korang tambahkan ataupun bundarkan dia ataupun roundingkan dia jadi 5.4 jadi 6. Sebab apa? 1 kilo untuk 1 kilo soy bermaksud 0.8 something ataupun 0.7 liter. So better korang upkan sikit. Contohnya macam ini 5.4 liter, korang ambil 6 kilo soy. So itu cara kiraan untuk substrate lah. Ini cara paling senang untuk kira. Okey, kalau yang main soil belakang tinggi tu macam mana pula kira? Oh, itu yang tu korang kena beli double lah. Selalunya aku akan double kan. Contoh dia macam ini perlukan 6 kilo, so aku kalikan 2 atau kalikan 3, iaitu mungkin 12 ataupun 24 kilo. So macam tu. Dia bergantung sebenarnya. By default iaitu yang ini 3 cm rata memang 6 kilo. Okey. So next kita pergi ke pemilihan filter. Okey, untuk pemilihan filter ni, kalau untuk yang lebih detail korang boleh tengok video aku yang sebelum ni tentang filter. Tetapi aku akan explain sikit bahagian filter ni. Kalau korang yang main aquarium satu kaki ke bawah, so better korang pakai hop saja ataupun pakai hanging filter. Tetapi kalau korang main satu kaki ke atas, contoh dia 50 cm ke atas, aku sarankan korang guna canister. Tak salah kalau nak guna hop pun. Tapi dia punya efisien tu kurang sikit lah. Mungkin lambat sikit air nak clear ataupun bakteria nak cycle pun jadi lebih lambat. So aku sarankan guna canister. Satu canister dia punya kompartmen untuk simpan biomedia lebih banyak. Dan juga dia nampak cantik lah duduk di bahagian bawah kan, berbanding kalau hop nampak terjuntai di atas kan. Okey, selepas tu iaitu span filter ataupun A-pump ni selalunya kita tak pakai untuk aquascape, tetapi kalau korang nak, korang boleh pakai untuk shrimp lah, shrimp breeder ataupun fish breeder lah. Okey. So next iaitu dia punya biomedia. Biomedia seperti mana aku cakap dalam video sebelum ni, iaitu yang terbaik sekali iaitu Pumice, lava rock dan juga bioring. So korang boleh pilih yang mana. Lagi banyak korang punya biomedia, lagi bagus, lagi cepat bakteria cycle, makin jernih air korang. Okey, so sekarang kita akan cakap tentang pemilihan lampu pula. Okey, untuk pemilihan lampu ni, untuk orang yang baru nak start permulaan untuk aquascape, aku tak sarankan korang beli lampu yang mahal ataupun lampu yang highlight lah. So korang boleh guna lampu yang low light dahulu, seperti mana Candela, Rosin, M3 ataupun pakai tube light ataupun bulb light dah cukup. Kenapa? Sebab apa? Kalau korang pakai lampu yang kuat ataupun lampu yang mahal, satu dia akan menyebabkan algae dan juga masalah-masalah lain. So aku tak sarankan guna lampu yang highlight lah. Untuk kalau yang dah ada CO2, itu tak ada masalah. Aku cakap ni ialah untuk yang tak ada CO2 lah. So better korang pakai lampu yang biasa
berbanding kalau korang pakai lampu yang highlight tapi tak ada CO2. Okey, jika korang ada CO2 tetapi korang tak dapat kontrol dia punya algae, aku tak sarankan guna lampu yang mahal lah. Ataupun kalau guna lampu yang mahal pun pastikan boleh dim ke 50% ataupun ke 70% lah yang ada dimmer. Kalau korang full blast, korang akan tengok akan ada algae lah kalau yang tak pandai kontrol tu. Okay, so aku bahagikan kepada 3 iaitu low light, iaitu Cadillac, Rosin, M3, tube light dan juga backlight. Medium light ni iaitu yang ada CO2 tetapi just pokok yang biasa-biasa lah, bukannya pokok yang dipanggil yang susah nak jaga macam Erica lawn ke ataupun yang lain-lain kan. So korang boleh pakai Chihirus A series dan juga seangkatan dengannya lah. Aku tak tulis dekat sini, aku just simplify, ambil yang mana yang aku ingat saja untuk yang ni. Untuk highlight ni iaitu kalau korang yang dah expert yang korang nak main dengan pokok yang berwarna merah, so aku sarankan baru korang pakai lampu highlight lah kalau nak main dengan merah. Kalau just main Iwagumi tak sepatutnya perlukan lampu yang sampai terlampau kuat lah. Kalau lampu terlampau kuat nanti akan ada masalah dengan algae, so masalah nak kontrol tu sangat susah lah. So better mulakan daripada bawah, jangan terus jump ke atas. Okay, so next kita akan cuba simplify kan berapa bajet untuk satu permulaan aquascape. So aku ambil contoh dekat sini iaitu aquarium 30x30x30 iaitu 27 liter. So aku ada listkan beberapa barang dekat sini dan total dia sekali. Yang ini kita try buat iaitu seperti mana natural classic ya, iaitu aquarium normal lah, yang ini 30x30x30 satu kaki cube. Harga dia RM35. Selepas tu kita akan pakai Dufin CF300 lah. Kenapa tak pakai Hop saja? Sebab Hop kan lagi murah. Boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk cube 30x30 bagi aku yang better sekali iaitu Dufin CF300 lah setakat ini. So harga dia RM55. Lepas tu lampu M3 dalam RM35 juga. Lepas tu fishnet, analog timer, anti chlorine dan juga hand pump. Okey, yang ini semua yang wajib kena ada untuk permulaan aquascape bagi aku lah. So total yang diwajibkan iaitu 158. Mungkin akan naik lebih tinggi dan juga mungkin juga kurang. Dia bergantung kepada pasaran dan juga tempat yang korang belilah. Ini cuma average saja yang aku bagi. Okey, yang seterusnya iaitu kita punya tambahan lah, optional yang macam aku cakap tadi, iaitu seperti mana soil iaitu RM36 bersamaan dengan 2.7 liter lah. Okey. So lepas tu kita ada ambil sedikit 2 pot rotala ataupun pokok stem plant. Harga dia lebih kurang RM6 kali 2 iaitu 12. Hair grass dan juga dragonstone. So total semua untuk nak siapkan satu aquarium yang 30x30 cube ni iaitu harga dia lebih kurang dalam RM238 plus minus. So dia bergantung lah. Ini cuma anggaran bajet sahaja. Mungkin lebih, mungkin kurang. Apa yang aku cakap ni cuma yang minimum lah. Mungkin akan tambah lagi. Kalau korang ada bacteria starter, mungkin kena tambah lagi. Kalau korang beli lebih banyak pokok dan juga ikan nanti, akan bertambah lagi. Untuk permulaan bagi aku yang ini dah cukup enough. So nanti next month baru kalau korang rasa nak tambah pokok ke, nak tambah ikan ke, nak tambah fertilizer, itu adalah optional lah. Itu next month lah. Dia tak semestinya korang beli satu zrup terus satu kali, itu akan menyebabkan bankrupt. Selalunya kalau orang yang bermain aquascape ni, dia akan start daripada beli sikit. Jangan beli semua terus. Kalau beli semua terus boleh kalau korang kaya lah. Okay, so sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Jika anda suka video ini, anda boleh share, like, subscribe. Jumpa di episod akan datang. Bye bye.